Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang kita dapat kekal bersama dengan Islam dan imannya, yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita memahami setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan apabila kita dapat bersama dalam slot tafsir Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman dalam kita menghayati ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-41. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-56 dan 57 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Dan demikianlah caranya kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir. Ia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang dia sukai. Kami limpahkan rahmat kami kepada sesiapa sahaja yang kami kehendaki, dan kami tidak menghilangkan balasan baik orang yang berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang yang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa permintaan Nabi Yusuf AS itu diterima baik oleh raja, akan tetapi ayat ini mengingatkan bahawa jangan menganggap bahawa perkara tersebut terlepas dari aturan Allah. Oleh itu ayat ini menegaskan bahawa sebagaimana kami menjadikan hati dan fikiran raja tertarik kepada Nabi Yusuf sehingga menyebabkan dia memberi kedudukan yang terbaik di sisinya, maka demikian jugalah kami memberi kedudukan kepada Nabi Yusuf di bumi ini, khususnya wilayah Mesir. Dia bebas tinggal di sana serta bebas pula berkunjung ke daerah yang dia kehendaki. Semua itu diperolehinya berkat kekuasaan kami, kerana kami melimpahkan rahmat kami kepada sesiapa sahaja yang kami kehendaki, dan dalam hal ini yang kami kehendaki adalah Nabi Yusuf AS. Disebutkan demikian kerana Yusuf adalah salah seorang hamba kami yang muhsin, iaitu yang baik, dan kami pula tidak mensia-siakan sedikit pun ganjaran al-muhsinin, iaitu orang yang berbuat baik. Apa yang diperolehinya adalah anugerah yang sangat besar, tetapi itu tidak ada artinya jika hendak dibandingkan dengan anugerah dan ganjaran akhirat kelak. Sesungguhnya ganjaran di akhirat pasti lebih baik bagi orang yang beriman dan terus menerus bertakwa. Ayat ini tidak menjelaskan bagaimana cara Nabi Yusuf AS melaksanakan kebijaksanaannya dalam bidang pertanian, logistik dan perbendaharaan negara. Barangkali Al-Quran menilai bahawa kehuraian tentang hal tersebut tidak perlu diberikan perhatian kerana ianya berkaitan dengan keadaan khusus Mesir pada masa itu yang belum tentu dapat diterapkan
di daerah lain atau pada masa yang lain. Akan tetapi ada perkara yang merupakan syarat bagi setiap pemerintahan serta ianya mestilah berlaku di mana sahaja, iaitu orang yang memegang sesuatu pentadbiran mestilah yang benar-benar tekun memelihara amanah dan berpengetahuan. Setelah berbicara tentang ganjaran bagi al-muhsinin dan diceritakan juga bahawa ganjaran tersebut tidak hanya khusus bagi yang beriman dan bertakwa di akhirat kelak, tetapi juga mengisyaratkan bahawa dia yang berbuat ihsan terhadap manusia serta kehidupan yang lain akan turut sama memperoleh balasan dan rahmat dari Allah, meskipun dia bukanlah orang yang beriman dan bertakwa. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahawa ayat yang ke-57 ini menggunakan kata kerja masa lampau iaitu amanu yang bermaksud beriman, serta menggunakan juga kata kerja masa kini yang mengandungi erti kesinambungan untuk perkataan yattaqun yang membawa maksud bertakwa. Boleh jadi ianya bertujuan untuk mengisyaratkan bahawa keimanan adalah sesuatu yang dapat diraih sekaligus dan secara spontan, sedangkan ketakwaan pula berlanjutan dari masa ke semasa dan dapat diperolehi melalui pelbagai aktiviti positif. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-56 dan 57 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa sebagaimana kami Allah memberikan kedudukan yang kuat tinggi kepada Nabi Yusuf dengan melalui berbagai peristiwa sampai di hadapan raja, begitu jugalah kami memberikan kedudukan yang kuat bagi Nabi Yusuf di negeri Mesir sehingga dia menjadi penguasa yang perintahnya diikuti oleh segenap rakyat. Padahal dulunya dia masuk ke Mesir sebagai budak yang dijual hanya dengan harga beberapa dirham saja. Akan tetapi Nabi Yusuf AS sekarang sudah mempunyai kekuasaan yang meliputi seluruh Mesir. Dahulunya dia dibuang ke dalam sumur, ke dalam perigi kerana kedengkian saudara maranya. Kemudian Nabi Yusuf diambil oleh suatu kafilah dagang yang sedang melewati kawasan tersebut. Lalu dijuallah Nabi Yusuf sebagai budak di Mesir dengan harga yang sangat murah dan langsung tidak memadai. Maka ikutlah dia dengan keluarga Al-Aziz. Oleh kerana dia sangat dipercayai dalam memelihara amanah, maka dia pun dilantik sebagai orang yang akan menguruskan keuangan dan keselamatan rumah Al-Aziz kerana Nabi Yusuf AS menolak keinginan isteri Al-Aziz untuk memenuhi nafsunya, maka dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu bertemulah dia dengan pelayan kerajaan yang membuat namanya dikenali di istana kerana ilmunya dalam menafsirkan ilmu, di dalam menafsirkan mimpi. Itu semua adalah hasil berkat kesabarannya, ketabahan dalam menanggung derita, bertanggungjawab, iffah, mempunyai budi pekerti, agama serta berkeahlian dan cekap dalam memimpin. Kami memberikan kekuasaan, kekayaan, kesihatan dan sebagainya dengan rahmat kami kepada sesiapa sahaja yang kami kehendaki sebagai balasan bagi kesabaran mereka dan sebagai ganjaran bagi perbuatan mereka yang baik. Nabi Yusuf AS telah bersabar terhadap tindakan saudara-saudaranya. Begitu juga dengan godaan isteri Al-Aziz, godaan isteri-isteri di pentadbiran kerajaan Mesir serta penderitaannya dihadapinya di penjara. Kami Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang telah berbuat ihsan, begitu juga mereka yang mensyukuri nikmat-nikmat kami. Kami memberi pahala kepada mereka dalam bentuk kebahagiaan, kebesaran dan kekuasaan. Inilah yang kami berikan kepada mereka di dunia. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-56 dan 57 surah Yusuf ini menerangkan bahawa kekuasaan penuh telah pun diserahkan oleh raja kepadanya. Sejak waktu itu dia dapat melakukan apa sahaja mengikut kehendaknya di negeri Mesir. Ke mana dia pergi, di mana dia hendak bermalam, di bahagian mana dia hendak mendirikan istana, tidak ada yang akan menghalangnya. Hal ini disifatkan sebagai ganjaran terhadap apa yang diderita olehnya selama ini. Bertahun-tahun dia merengkuk di dalam penjara dan dicabut kebebasannya sama sekali.
Hamka menafsirkan dengan mengatakan bahawa diulang sekali lagi pujian terhadap Nabi Yusuf AS sebagai seorang yang hidupnya selalu menjadi muhsinin serta orang yang selalu berbuat kebajikan. Dia tetap seorang muhsinin, sudi berbuat kebajikan. Sikapnya sama sahaja baik ketika dia masih menjadi budak yang dijual atau ketika berada di dalam penjara. Bahkan sekarang setelah menjadi wakil mutlak kepada raja, dia masih lagi tetap berbuat kebaikan. Nabi Yusuf AS adalah seorang manusia yang tidak pernah berubah sikapnya kerana perubahan nasib dan keadaan. Tidak berkecil hati ketika bernasib buruk dan tidak pula sombong ketika bernasib baik. Menurut Hamka, ayat ini menunjukkan bahawasanya iman Nabi Yusuf itu disertai dengan takwanya kepada Tuhan dalam segala perkara yang dia hadapi. Tidaklah dia mengharapkan kemegahan dunia ini semata-mata, akan tetapi lebih tinggi lagi apa yang diharapkan olehnya kerana tanggungjawab di hadapan Tuhan. Serta kerana iman yang mendalam bahawa segala amalan di kala hidup ini tempat pergantungan yang sebenar adalah Allah semata-mata. Nabi Yusuf bekerja bukanlah semata-mata kerana mengambil hati raja yang menyerahkan tanggungjawab itu kepada dirinya. Dan bukan pula kerana keistimewaan dan kemudahan yang diberikan kepadanya kerana jawatannya yang menyebabkan dia boleh berbuat sesuka hati di Mesir. Contohnya seperti tinggal di dalam mana-mana istana yang dia sukai atau memakan cincin raja serta memakai kalung emas kebesaran kerajaan. Seorang mukmin merasakan bahana kesemua itu hanyalah kemewahan. Hidup di dunia yang pasti akan ada akhirnya. Akan tetapi bagaimana berjaya sekalipun sesuatu pekerjaan yang dipikul di dunia ini. Khilaf dan alpa sebagai seorang manusia pasti akan ada. Walaupun di dalam kisah Nabi Yusuf tidak disebutkan, namun bukti dari pergaulan hidup di dunia ini menunjukkan bahawa seberapa ramai sekalipun orang yang cinta, tetap akan ada juga orang yang membenci. Lebih-lebih lagi, apa telah pun menjadi adat di dalam istana. Seandainya iman dan takwa kurang, mungkin akan patah di tengah sesuatu pekerjaan atau datang tipu daya syaitan sehingga menyeleweng menjadi korup, menjadi rasuah. Sebagaimana yang selalu terjadi. Nabi Yusuf AS telah berjaya dalam pekerjaannya. Alatnya yang pertama ialah iman dan takwa. Disebabkan iman dan takwanya, dia selalu melakukan kebaikan. Kebaikan itu sudah menjadi kesenangan jiwanya sejak dia masih kecil lagi kerana didikan ayahnya. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria dalam tafsirnya, Tafsir Inspirasi, mentafsirkan ayat ke-56 surah Yusuf dengan menyatakan bahawa orang baik itu adalah orang yang tetap baik di mata sesiapa pun, termasuk di mata Allah. Dia akan menjaga dan melimpahkan kasihnya kepada orang baik, maka berbuat baiklah. Manakala bagi ayat ke-57 surah Yusuf, buat orang yang bertakwa, balasan pahala apapun yang diperoleh di dunia akan diterima dengan baik untuk kesempatan yang masih terbuka untuk berbakti. Tetapi pahala sebenarnya dan yang terbaik ialah pada hati kemudian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-56 dan 57 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-56 dan 57 surah Yusuf ini menjelaskan tentang sikap Nabi Yusuf AS yang bersabar dalam menghadapi dugaan serta bersangka baik terhadap Tuhannya dalam menerima segala yang terjadi. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu dan Allah meninggikan darjat sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah jualah sebaik-baik penolong bagi orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Allah jualah tempat bergantung harap. Hendaklah seseorang itu bersabar ketika diuji dan bersyukur saat diberikan nikmat, kerana itulah sikap orang yang beriman. Bersangka baik terhadap qada dan qadar Allah adalah sikap orang yang beriman. Nabi Yusuf AS bersabar dan pemaaf terhadap orang yang melakukan khianat terhadap dirinya. Kesemua ini adalah perkara yang perlu kita renungkan dan jadikan ia sebagai iktibar dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu khair, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar,
fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'a sabar fakana khairan lah. Ajaibnya urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal itu tiada bagi seorang pun melainkan bagi orang mukmin sahaja. Jika dia mendapat suatu perkara yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu ialah kebaikan baginya. Dan jika dia mendapat suatu perkara yang menyusahkan, dia bersabar, maka itu juga ialah kebaikan bagi dirinya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-56 dan 57 surah Yusuf ini ialah kita perlulah sedar bahawa kebaikan dan kesabaran adalah perkara yang tidak akan sama sekali disia-siakan oleh Allah. Allah pasti akan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Umat Islam hendaklah melihat dunia ini sebagai tempat persinggahan semata-mata, bukan sebagai tempat tujuannya perlu kita taksub dalam mengumpulkan kekuasaan dan kekayaan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.